Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 22 Ogos 2023. Kembara Sains Borneo antara pendekatan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memupuk minat pelajar terutamanya terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Menurut Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Atta Joseph Kurup, program itu dapat mendekatkan pelajar untuk meneroka pelbagai topik berkaitan sains. Usaha ini adalah untuk kita meningkatkan lagi minat dan juga pembudayaan sains di peringkat akar umbi kita, sebab kita ingin untuk memastikan bahawa lebih ramai daripada pelajar-pelajar kita akan menceburi bidang sains, khususnya yang berkaitan sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik, supaya kita boleh meningkatkan kepakaran kita dan akhirnya boleh menjadi negara yang berteknologi tinggi. Dato' Atta ditemui pemberita RTM selepas merasmikan Kembara Sains Borneo Seri 1 di Kota Marudu. Seri 1 program tersebut akan diteruskan hari ini di Dewan Masyarakat Majlis Daerah Pitas dan esok di Dewan Hak Akudat yang berlangsung 8 pagi hingga 5 petang dan kemasukan adalah percuma. MOSTI akan meneruskan Kembara Sains Borneo Seri 2 bermula 15 September hingga 1 Oktober depan di 3 lokasi iaitu Kimanis, Kalabakan dan Pensiangan. Kerajaan negeri diharap dapat mempertimbang untuk menyeragamkan bayaran allowance bulanan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di Sabah sama seperti yang diterima JPKK di Semenanjung sesuai dengan peredaran masa dan bebanan tugas JPKK. Ketika ini, allowance pengurusi JPKK di Sabah hanya RM500 berbanding RM1,500 di Semenanjung. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Dr. Rudi Awar berkata, perkara itu telah pun disuarahkan kepada Ketua Menteri untuk dipertimbangkan. Saya mengharapkan bahawa permohonan kami dapat diberi pertimbangan demi untuk kebaikan pemimpin kami. Kerana JPKK ini siang malam rakyat jumpa dan rajin bekerja, masuk kampung keluar kampung, pergi pejabat daerah, antar pembangunan. Tapi gaji mereka hanya ala kadar pada hari ini. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penyerahan Watika Pelantikan JPKK kawasan Dun Pitas bagi tempoh 2023-2025 di Pitas. Dato' Rudi yang juga Adun Pitas mencadangkan pembayaran allowance JPKK di Sabah ditentukan oleh kerajaan negeri kerana ketika ini allowance tersebut dibayar kerajaan persekutuan dan sebahagiannya dibayar oleh kerajaan negeri. Mengulas pembayaran allowance JPKK di Pitas yang tertunggak, Dato' Rudi meminta pihak pejabat daerah melihat perkara tersebut agar dapat diatasi dengan segera. Seramai 59 pengerusi JPKK kawasan Dun Pitas menerima watika pelantikan masing-masing dalam majlis ini. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Rudi mahu JPKK yang dilantik perlu sentiasa proaktif dalam merancang pembangunan di kawasan masing-masing. Ini kerana mereka merupakan barisan hadapan mewakili kerajaan negeri untuk membantu pembangunan khususnya di luar bandar. Dato' Rudi turut mengingatkan JPKK memastikan apa jua permasalahan yang dihadapi penduduk dapat dibawa ke pihak berwajib untuk tindakan sewajarnya. Tegasnya, setiap permasalahan yang dihadapi perlu disampaikan melalui saluran yang betul supaya dapat diselesaikan dengan baik dan bukannya menularkan isu atau masalah di kampung melalui media sosial. Dalam pada itu, Dato' Rudi mengajak semua pemimpin di peringkat akar umbi mengeratkan kerjasama dan hubungan demi pembangunan kampung. Pejabat Daerah Tongot dan Jabatan Kerja Raya JKR daerah diarah menyediakan kertas kerja mengandungi justifikasi pembinaan jambatan baharu di Sungai Karamuak. Adun Kuamut Dato' Masyung Bana berkata kertas kerja itu penting untuk dikemukakan kepada Ketua Menteri sebelum dibawa ke Kabinet Negeri untuk kelulusan. Jelas Dato' Masyung, jambatan sedia ada berusia lebih 30 tahun perlu diganti dengan jambatan baharu kerana ia tidak lagi selamat untuk dilalui. Kita mohon kepada pihak berkuasa, khususnya kerajaan negeri, kerana kerajaan negeri yang menyediakan peruntukan ini, supaya mengkaji balik ke peruntukan yang sedia ada. Mungkin untuk kemudahan penyelenggaraan itu mungkin mencukupi.
Tetapi untuk membuat jambatan tidak mencukupi. Jadi kita mau supaya pihak kerajaan negeri memberikan peruntukan tambahan khusus. Beliau ditemui RTM dalam lawatan kerja ke Kampung Karamuak, Tongot. Saya mendapati bahawa kita punya penyelenggaraan bagi projek-projek yang diadakan terutama sekali di Kampung Karamuak ini. Kita mohon agar apa yang disuarakan oleh Yang Berhormat itu kita mesti teruskan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah ini. Sempena lawatan tersebut, Dato' Masyung turut meninjau keadaan jalan raya dan kemudahan asas yang lain seperti bekalan elektrik dan tapak pembinaan Dewan Komuniti Baharu di Kampung Tenaga Baru bernilai RM150,000. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA Sabah mengambil inisiatif melatih komuniti setempat mendepani bencana alam terutama banjir. Latihan itu bagi memberi pendedahan kepada komuniti kampung melakukan persiapan awal sebelum berlakunya bencana. Pengarah JPKA Sabah Jais Asri yakin latihan tersebut mampu mengurangkan kejadian tidak diingini menimpa penduduk terutama di kawasan yang mempunyai masalah perhubungan darat dan sungai. Kita nak mengajar masyarakat di sini supaya mereka tahu menguruskan keadaan banjir itu dengan diri mereka sendiri. Itu tujuannya, supaya mereka sendiri mengambil langkah berjaga-jaga menguruskan mangsa-mangsa yang ada di sini. Dan mereka yang akan membuat pelaporan nanti. Kerana pada masa bencana, mereka ini sangat jauh daripada kawasan perhubungan utama. Dan mereka ini selalunya terputus hubungan. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program latihan simulasi menghadapi bencana banjir di Kampung Kuamut Tongot yang dirasmikan Adun Kuamut Dato' Masyung Bana. Memang tepat pada masanya Kampung Kuamut ini dipilih. Kerana kedudukan kampung ini agak rata ataupun agak rendah. Dan setiap tahun asal sahaja ada banjir yang besar, kampung ini akan tenggelam. Jadi saya rasa ini persediaan awal yang dibuat oleh Jabatan Kebajikan amat tepat dan amat baik sekali lah. Dia ada beberapa perkara yang diberi latihan kepada masyarakat kampung, maka masyarakat kampung tahulah untuk mengawal ataupun menjaga sekiranya ada berlaku bencana di tempat kami ini. Sangat pentinglah kepada masyarakat kampung kerana selama itu tidak pernah diadakan seperti program ini, barulah hari ini diadakan. Latihan ini meliputi persiapan pendaftaran penduduk terjejas bencana di Pusat Pembinaan Sementara PPS, pemeriksaan kesihatan, dokumentasi serta penyediaan makanan yang bersih dan berkualiti. Seramai 100 peserta menjayakan simulasi ini terdiri kaki tangan JPKA, Angkatan Pertahanan Awam, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Kesihatan, Rela dan Komuniti Kampung Kuamut. Lebih ramai golongan belia diajak menyahut cabaran kerajaan untuk mengadakan program yang memfokuskan elemen perpaduan. Ini termasuk penganjuran acara hiburan yang mengangkat seni dan budaya tempatan. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sher Yee yang ditemui ketika makan malam Gala Kebudayaan Amal di Sandakan berkata, program seumpama memberi peluang kepada masyarakat menghargai dan meraihkan warisan budaya bangsa. Ia sekaligus dapat menjadi platform memperkukuh pemahaman kepelbagaian etnik selaras konsep Malaysia Madani. Program malam ini juga dianjurkan oleh seorang anak muda, Presiden anak muda. Jadi ini boleh membuktikan bahawa anak muda sekarang juga sangat aktif dari segi sangat fokus dalam keperpaduan negara. Sementara itu, Presiden Persatuan Aspirasi Perintis Sandakan Datuk Izzuddin Izwan Datuk Muhammad Nasir yang juga merupakan penganjur program ini berharap kerajaan terus menyuntik semangat golongan belia melaksana program kemasyarakatan. Kami mengharapkan kerajaan terus membantu dan juga kerajaan terus menyokong dari segi sokongan membantu belia untuk lebih bergiat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan juga apa-apa jua bidang.
Pertandingan Cheongsam 2023 kali kedua mendapat sambutan memberangsangkan menerusi penyertaan daripada masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Ia secara tidak langsung membuktikan kebudayaan masyarakat Tionghoa itu mampu menjalinkan kesatuan dalam kalangan penduduk. Menurut Presiden Gabungan Pertubuhan Cina Malaysia merangka Presiden Gabungan Persatuan Cina Sabah, Tan Sri T.C. Goh, penerimaan kaum lain mempromosi kebudayaan masyarakat Tionghoa ini dilihat sebagai usaha baik untuk terus memelihara keunikan budaya kaum Cina. Kita nampak inilah satu integrasi dan promosi kebudayaan di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu ini mencapai kejayaan yang sentiasa diaru-arukan oleh kerajaan negeri Sabah, iaitu semua kebudayaan bagi semua etnik di negeri Sabah ini disokong oleh kerajaan negeri Sabah, termasuk kebudayaan Tionghoa. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam pertandingan Cheongsam 2023 kali kedua sempena Festival Kebudayaan Cina Kebangsaan kali ke-38 di Kota Kinabalu. Seramai 21 peserta menyertai pertandingan ini terdiri 13 peserta kategori elegan dan 8 peserta kategori pesona. Atlet Taekwondo Sabah Azizan Aziz akan mewakili Malaysia ke kejohanan World ITF Games di Korea Selatan pada 6 hingga 11 September depan. Sehubungan itu, Persatuan Taekwondo Sabah berharap Azizan dapat mengharumkan nama negara dengan merangkul pingat emas. Untuk khas Azizan untuk Sabah dan Malaysia, kami target dia dapat gol. Sebelum ini di Amsterdam, dia hanya dia tidak go through dengan final round lah. So this year harap-harap dengan izin he will get a goal. That's the target. Harapan saya ingin mendapat gol lah dalam tandingan seterusnya di Korea pada bulan 9 nanti. Sebelum ni saya hanya dapat top 5 di Amsterdam. Mereka ditemui media dalam kejohanan Taekwondo Jemputan Daerah Kelab Keningau 2023 di Keningau. Terdahulu berucap merasmikan kejohanan ini, Pembantu Menteri Kerja Raya yang juga Adun Bingkor, Datuk Robert Tawik berkata, kejohanan tersebut secara tidak langsung menyemai kesedaran dalam diri peserta bahawa kejayaan hanya dapat dicapai melalui usaha, ketekunan, perancangan rapi dan pengorbanan. Teks ucapan beliau disampaikan Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Bingkor, Junior Fred Vincent. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih tak semimon. Setia bersama RTM Sabah. Ni是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan Mic check 1 2 let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris, update tanpa halangan baris, bengkok kami garis. Tiap halaman akbar, siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Apa kabar? Jangan gusar, harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam RTM pilihan, unggul tanpa sempadan, always be number one.